Allah Ta'ala semata-mata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mukashafa wa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Sedikit perkongsian pada petang ni, iaitu sentiasalah kita duduk di antara keduanya, iaitu jangan duduk di antara keduanya, itu tak, tapi duduk di tengah-tengah tadi, macam Ustaz kata tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu. Jadi benda ni adalah satu nikmat yang terlalu nikmat, tak dapat nak diungkapkan, sebab benda ni memang satu, ibaratkan pernah diceritakan dulu, senjata pedang gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, membunuh, membantras, melenyapkan semua kebatilan-kebatilan yang ada dalam diri kita. Itulah yang dikatakan la ilaha illallah. Siapa yang memerangi itu, sekiranya kita fahami benar-benar, meyakini benar-benar, mengimani benar-benar, dialah yang memerangi segala kebatilan dalam diri kita tu semua. Tak ada diri kita pun dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dia aja, tak ada kita. Bukan kita nak perangi, mana mampu kita nak memerangi, tak mampu kita. Malah kita ikut lagi adalah, kan? Jadi sebenarnya dialah, semua dia. Esa pun dia, menyembah pun dia, memerangi pun dia, semua. Kita ni tak ada. Memang mula-mula tadi, permulaan tadi Ustaz dah beritahu, apa punca permulaannya, kita ni memang tak ada. Apa punca pun tak ada punca dah. Memang permulaan memang tak ada kita. Hanya dia je, tunggal, Esa, ilahun wahid, wahid. Dan yang lebih diungkapkan lagi, yang lebih kita nak bagi faham lagi, yang lebih nyata lagi, laisa kamitsli syai'un fil ardi wal fis sama' wa huwa alim. Tidak boleh diseumpamakan daripada segala sesuatu. Itulah yang dikatakan keasyikan, betul-betul kita tenggelam, keasyikan itu memang datang. Macam saya pernah kongsikan sebelum ni, saya dapat merasai bahawa wal awwalu tanpa permulaan, wal akhiru tanpa perakhiran. Ya Allah, macam mana tu ya Allah? Macam mana tu Allah Ta'ala bagi saya rasa gitu. Wal awalu tanpa permulaan, wal akhiru sampai dah habis semua, wal akhiru wal zahir wal batinu tu semua dia je ya Allah. Tapi dia letakkan rasa keasyikan tu, bukan saya yang mengasyik, dia yang mengasyik pada diri dia sendiri, pada diri keesaannya juga. Macam mana sampai lemah longlai saya rasa masa hari tu, bila dia perbincangkan tentang macam ni. Tu Allah Ta'ala letakkan saya nak cakap lebih-lebih pun tak boleh dah, kan? Itu keasyikan yang terlalu, untuk dia rasa itu sedetik lah yang Allah Ta'ala bagi aku tu rasa tu, kan? Jadi insyaAllah kita sama-sama mendoakan semua sekali, agar menjadikan kehidupan kita ni, yang Allah Ta'ala letak kehidupan ni, jangan ada rasa kita ni hidup, semuanya nyatakan dia je. InsyaAllah kita akan dapat sesuatu yang nikmat, yang terlalu nikmat. Bagaimana ke, huru-hara ke apa ke, semua insyaAllah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tadi hamba Allah, saudara kita tadi, yang mengeluarkan daripada lubuk sir kerohanian dalam dirinya itu tadi, tidak lain itu daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat suci, daripada kalimat-kalimat Rabbi, dari kalimat-kalimat yang bukan ada kedirian dia. Jadi hayati dan fahami, telisik dan amaliahkan, akhlakkan dalam kehidupan kita apa yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah tadi, ya. Jadi itulah kehidupan kita ini yang menyebabkan kita engkar kepada Allah, ataupun masih lagi kita nakkan rasa kedirian. Puncanya adalah kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu je lah, ya. Maksud saya bukan nikmat yang maksud saya yang Allah bagi tahu tu nikmat yang berunsur Allah tajalikan cepadak goreng ke, nikmat wanita ke, nikmat kedudukan ke. Itu kecil sebenarnya. Nikmat yang kita tak syukuri adalah Allah tu dekat.
Allah terlalu qarib. Kita tak rasa nikmat betul-betul dengan Allah. Itulah yang kata kita benar-benar kita tak mensyukuri nikmat Allah itulah. Bukan maksud itu kecil. Yang besarnya kita tak syukuri nikmat Allah. Yang kufur nikmat yang besarnya adalah Allah tu tak cukup ke? Allah tu dah kata dia tu lebih dekat. Dia tahu urus diri kau. Tak bersyukur ke engkau rasa Allah tu yang mentadbir diri kau tak syukur? Macam mana kita nak olah kan? Itulah puncanya. Kita nak rasa ke diri yang kita keluar, kita rasa kita boleh menguruskan. Sampai bila kita nak buat perangai macam tu? Allah tak nak. Allah tu merendahkan diri. Dia merendahkan diri. Dia bagi tahu jangan. Tetap dengan aku. Kau keluar je, kau ada di samping aku. Ada engkau dua pun kau dah akan tercela, hina. Allah cakap gitu. Bukan Allah nak hukum kita. Allah sayang. Jangan, dia kata. Dia rendahkan diri dia. Jangan. Bilanya kau nak rasa cukup, masih lagi kau nak memikir ada yang kesyukuran apa lagi kau nak? Kesyukuran yang paling besar adalah kau penting sekali kau Allah tu. Kau kena macam mana pun ujian, kena apa pun, itu tak berat-berat lagi bila kau tak syukur yang Allah tu sentiasa. Bila datang ujian-ujian ni kau dah terkeluar daripada rasa, kau nampak lain yang boleh menolong kau. Kau nampak ritual solat tengah malam nanti. Kau, padahal waktu tu Allah waktu tu tak ada. Kau tunggu waktu malam je lagi. Kau nak berdialog dengan Allah. Ini aku kena ujian ya Allah. Itu menunjukkan kita kurang arif tentang Allah. Jadi kalau ujian tu dah sampai, kita terus ya Allah, ujian ni tak teruk ya Allah. Yang teruknya aku lupa pada engkau. Terima kasih ya Allah, bila kau bagi ujian ni aku tak lari, akidah aku tetap wa qada rabbuka Allah. Aku syukur pada engkau ya Allah. Itu yang kita ucapkan. Tapi bila kita tak dapat duduk situ, kita menangis, ya Allah kenapa aku tak dapat duduk dengan kau? Itu sebenarnya. Ni Allah singkapkan. Bukan saya cakap ni saya lulus. Tapi ini yang nak disuruh khabarkan berita yang mubasyirah wa ma'arsalnaka ila mubasyirah. Duduk kat situlah berita gembiranya. Bukan memilih berita gembira tu nak yang kesenangan, bukan takut kesusahan, tak. Antara kedua tu akan berlaku. Tapi kita tak nampak yang berlaku tu susah senang, kita tak hirau. Yang kita hiraukan paling bahaya adalah tak dengan ada kerian. Sama-sama kita. Itu paling mustahak. Rasulullah kata. Allah pun sendiri kata, kau kena selalu dengan aku. Jangan kau ada di samping aku tadi, kau ada diri kau pun tak boleh. Kau akan tercela dan mazulah, hina. Bukan aku yang hina, engkau yang tak dengan aku. Kau rasa ada diri kau ada dua, engkau sendiri hina diri kau, kau sendiri cela diri kau. Maksud Allah Ta'ala. Tapi kau tak ada diri kau, aku je kau rasakan, engkau akan sentiasa berada dalam warafa'na, inna fatahna, kau akan mutmain. Itu je kita sama-sama, bukan saya cakap jalan lepas, sama-sama. Sebab saya berada, kita rasa kasih sayang, kita apa yang Allah bagi yang terbaik, kita nak kau sama-sama pegang peluang kita. Inilah yang dipandang nilai oleh Allah kita. Tak ada rasa dia. Hidup ni aja hidup kau. Cerita yang susah senang semua cerita kau. Kejap susah, kejap kau bagi senang. Itu je kehidupan kita. Ya, tapi kita punya lama tak dapat nak olahkan. Sebenarnya nak olahkan, Allah Ta'ala kata dengan aku je lah. Bila dengan aku, kau akan nampak itu semua susah senang aku yang buat. Ya. Perpisahan ke apa benda ke apa, semua aku yang buat. Yang penting kau jangan lari tajuk. Kau mesti tetap. Masalahnya kita tak nak tetap situ. Kita masih lagi nak duduk kat tempat kita yang mainkan benda ni. Kita yang olahkan benda ni. Kita tak nak jadi macam ni. Kita olahkan, kita buat macam ni pula. Itu yang penasaran nama dia. Itu nama innal insana lafil, manusia tu dalam kerugian. Dia olahkan Allah Ta'ala punya qada dan qadar. Padahal benda tu berlaku harus begini. Bila dah laku begini, kita rasa kita yang buat begini. Lepas tu kita boleh protes pula, kita dalam hati kita pula.
Kau macam ni kan bagus. Dia mula datang. Ada 2, 3 part dia punya kehendak-kehendak lain. Celarulah otak kita. Tu azab nama dia. Tapi kalau dengan dia je ada celaru, tetap dia je kita tahu. Baik ke buruk kita nampak. Perpisahan ke apa benda ke, ni semua kita nampak aturan dia. Kita bersyukur kepada Allah. Kita tak kufur nikmat. Kita syukur, ya Allah, kau bagi aku ni. Kau kan kena ujian macam ni. Aku bersyukur, aku tetap dengan Allah. Aku tak protes, tak pertikaikan tu ujian. Aku pertikaikan, aku takut tak dengan Allah je. Tolonglah ya Allah. Kau nak bagi macam mana pun jangan bagi. Kan Nabi Ayub kan kena teruk semua sakit. Tak ada orang yang kena teruk. Habis lunyai semua, tak ada daging. Ulat pun tak ada nak makan dah. Isteri pun cabut. Daripada ramai-ramai kerajaan besar, bayangkan, hilang. Berpuluh tahun dia kena ujian. Apa dia cakap kesudahan dia apa? Ya Allah, semua ni daripada ujung rambut, ujung kaki, semua hak Engkau ya Allah. Sampai dah tahap macam tu cakap. Dulu aku banyak rakyat, semua tak ada aku, semua dah hilang. Sampailah sekali semua dah tak ada ni, daging aku pun tak ada. Semua hak Engkau ya Allah. Kau nak ambil ya Allah. Tapi hati aku dengan Kau tu. Hati aku dengan Kau jangan Kau. Lulus. Jadi kita tengok yang sedikit ni tadi. Jangan kita peringankan yang sedikit. Kita nampak seolah-olah kita ni dengan Allah, kita rasa macam sikit nikmat dia. Bahaya. Yang kita rasa sedikit pada Allah tu yang paling sebesar-besar yang kita nak duduk. Right? Wa amma bi ni'mati rabbika. Nikmat yang kita rasakan dengan Allah tu ada yang paling tinggi. Itu yang disuruh sampaikan. Tapi kita cerita yang lain kecil-kecil ni, kita rasa bersungguh-sungguh. Besar aku dapat nikmat besar betul lah. Tadi aku mancung dapat ikan gitu. Kita tak cerita aku dapat Allah Ta'ala aku. Kita tak rasa bangga yang amat sangat. Sebab kita masih lagi dalam keadaan hidup dalam itulah tadi. Pembohongan, hidup dalam macam Allah dah bagi. Kita kata Allah Ta'ala belum bagi petunjuk lah. Bukan tak bagi, sebenarnya dah terlebih engkau dah menutupi dalam diri engkau ada penyakit. Penyakit apa? Engkau biarkan. Apa tu? Kesombongan. Apa sombongan? Tidak bersyukur. Bila Allah dah jadi dengan kau gini, kau rasa kau nak lebih, kau tak bersyukur. Apa yang kau tak bersyukur? Kau tak rasakan Allah bersyukur jadikan aku gini, ya Allah. Aku bersyukur ya Allah, walau macam mana pun kau jadi. Memang aku tak mampu, tapi aku bersyukur engkau tu. Aku rasakan engkau tu ya Allah. Bukan bersyukur atas bagi nikmat macam-macam, tak bagi pun aku tak kisah. Yang penting cuma ajar dia gitu. Termasuk saya, kita sama-sama lah buat, insya-Allah. Itu ialah. Apa lagi ada yang kita nak pegang, itu yang Rasulullah bawa. Setitik pun darah Rasulullah tak mau jatuh ke bumi. Kenapa? Rasulullah tahu. Dia tak nak orang lain disebabkan titik tu malaikat terbalikkan kafir Quraisy. Maknanya dalam peperangan pun dia sayang lah. Saya lagi sebab dia diutus untuk memberi rahmat. Jadi kita kena tahu watak kita juga nak ikut jejak langkah Nabi, memberi rahmat. Orang buat dengan kita tak apa, kita lain, makom dia tu lain. Kalau orang sekadar dia ambil ilmu, dia tak duduk kat makam lain. Ini dia ilmu cerita lain, cerita ilmu lain, dia suka lain, dia cari untuk kepentingan hawa nafsu dia. Bukan saya kata orang sini lah, maknanya kita kena dengan Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, baru kita tengok ayat mana. Allah Ta'ala kata ayat 6 surah Baqarah. Jangan terus ayat 6 dulu. Allah dulu. Kita sering gitu, tidak bersyukur pada Allah. Itulah syukur pada Allah tu nama dia Alhamdulillah. Alhamdulillah tu puji, memuji dia, memuji dia. Maknanya tak ada kita yang puji dia memuji diri dia, barulah nama syukur yang sampai kepada Allah. Puji yang sampai kepada Allah. Kalau kita kata kita yang puji Allah, tu tak sampai. Mana boleh makhluk puji pada Khalik kita. Habis ni jadi dialah, kita tak ada, dialah memuji diri, baru sampai. Kalau kau kata Allah, puji Allah, mana Allah di situ? Mana boleh kau tempatkan Allah di situ waktu tu? Allah tak ada duduk di pada waktu.
Allah sekalian waktu apa bila-bila pun dia ada di mana-mana. Dia tak ada tempat waktu dia ada sini. Habis tu Nabi Musa nampak Allah kah? Itu bukan dia nampak Allah, itu tajaliyat, cahaya. Dengan cahaya tu dia lebur. Hilang, tak ada. Barulah tak ada tu ada Allah. Bukan cahaya tu dia nampak. Tu tasbih. Itu tadi. Kita tak ngaji betul tu cuba nak petikai, nak lu jadi ahli Allah tu baru kita faham. Jadi ahli Allah ni setiap orang manusia mesti kenal siapa pencipta, bukan kata orang Islam je. Kau orang Islam kau belajar Allah, bukan Islam tak payah belajar ilmu kenal diri kenal Allah. Mana boleh? Ilmu kenal diri kenal Allah ni semua manusia, jin-jin. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, ataupun beribadah tu kenal kepada Allah baru ibadah. Itu lebih tepat lagi. Tapi kita dah pakai macam tu sembah. Lagi jauh pengertian, lagi tak faham, sembah terus. Padahal maknanya lebih tepat lagi kenal dulu. Baru beribadah, baru mudah. Itu dia sembah diri. Betul. Habis bila kita tak pada mengenal tadi tafsir tadi, tak budu tu kita kata kita sembah dia. Salah tu. Mentaliti kebanyakan kalau tak belajar ilmu kenal Allah memang anggap begitu. Sembahyang. Sembahyang apa? Yang tu perkataan apa? Sembah tu perkataan apa? Yang tu kalau nak ikut betul dia yang tu makna ni. Ni anak iblis. Sang Yang nama anak-anak iblis. Jatuh di Pulau Bali. Anak-anak iblis. Sang Yang ni yang. Kan Cina ada yang kan, Buddha kan ada yang. Kita sembah yang. Sembah yang. Sembahyang dah tukar. Padahal solat. Tu ada orang betul-betul pegang, jangan sebut sembahyang. Allah. Takut dia yang sembahyang ni lain, solat lain. Yang betul. Solat tu menyambung, maknanya kita tak ada. Yang ada dia menyembah diri dia. Maknanya. Insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina